Dua cabaran untuk kita berbuat baik dan beribadah. Dua cabaran. Cabaran yang pertama adalah apa? Yang pertamanya adalah hawa nafsu. Yang keduanya adalah keraguan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam taman-taman syurga, yang mana Nabi sebut barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu, barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan kurniakan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan kan. Jadi malam ni nampak ramai, alhamdulillah. Cuma yang tak datang lagi ramailah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengurusi. Selamat maju jaya diucapkan kepada Tuan Setiausaha yang lepas ni nak berangkat ke tempat lain pula kan. Pengalaman baru, tempat baru, agam baru kan. Macam itulah. Jadi nak beritahu, itulah dia yang Nabi jumpa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah juga kan. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi tadi. Terima kasih kepada Tuan Imam, pada saat imam-imam yang ada, Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Masjid At-Taqwa, pimpin-pimpin tempatan dan seperingkat, terusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Yang saya sebut peristiwa Isra dan Mi'raj tadi kan, Nabi jumpa seorang perempuan tua bongkok 3. Perempuan tua tu tahan Nabi dah tahu ya. Jibril kata apa? Wahai Muhammad, itulah dia dunia. Itulah dia gambaran dunia. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tua dah dunia ni. Zaman kita lebih lagi. Dengan tahap dah berlakunya virus ni kan, tersebarnya coronavirus kan, ke seluruh negara ni, masih lagi tak fikir, tak tahulah tuan. Tiba-tiba orang cakap ada vaksin, rupa bila ambil vaksin lagi poning pula kan. Takkan tak faham lagi kan. Maknanya dah kritikal sangat dah dunia ni. Kritikal. Dan dalam tak pada tu macam-macam perangai manusia lagi yang tak sadar-sadar lagi macam-macam kan. Dengan heboh orang poning ni, dia sibuk robot lagi. Poning pula tuan. Kan? Yang faham-faham lah kan. Yang tak faham lah macam sana kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa pun dalam hidup kita ni, kita kena ingat kesementaraan dunia. Itu sebabnya Tuan Pengurusi tadi, dia kata dia kena tukar lah ke tempat lain. Sementara duduk sini, Kek sana pun tak tahu lah berapa lama kau naik pangkat, tukar lagi. Macam tu lah kan? Tu tukar tu naik pangkat tak? Tak? Oh tukar, bertukar lah. Sendiri minta apa? Tak lah. Maknanya bertukar lah kan. Maknanya pengalaman baru, job rotation dalam bahasa Jawa kan. Macam tu. Jadi malam ni kita nak kongsi tentang satu yang disebut tentang tajuk ni, yang istimewanya malam ni, iaitu bila sebut tentang ketauhidan, macam mana ketika zaman Nabi Ibrahim dulu menghalang kan, mengajak orang supaya jangan lagi dah menyembah berhala kan, mengajak pada ketauhidan yang mana beribadah pada Allah semata-mata, memurnikan ibadah pada Allah. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya itu sebenarnya tujuan manusia diciptakan. Bukan tujuan lain. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Semua tahu ayat ni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Mana surah Az-Zariyat ayat 56. Maknanya manusia ni tujuannya hanya untuk
beribadah kepada Allah sahaja. Jadi bila sebut pula ibadah ni ada macam-macam. Ada dua jenis, satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu, kita sembahyang, puasa, kita mengaji, kita berzakat, kita pergi haji, umrah, dan sebagainya. Tapi bila sebut ibadah umum adalah apa-apa sahaja benda-benda baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat niat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Contoh orang perempuan kat rumah kan, masak untuk suami, benda baik, diizinkan oleh Allah tak? Memang diizinkan oleh Allah. Kita buat pula niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau buat sebab takut kat suami, tak dapat dah. Buat sebab janji dia jangan memakak sudah orang tua ni, jadi aku masak, tak dapat pahala dah. Tak dapat pahala ibadah. Dapat pahala masak ajalah, menyenangkan hati suami mungkin. Tapi mana kata kalau nak dapat pahala ibadah, niatkan kerana Allah, aku masak ni kerana Allah. Yang mudah-mudahan aku jadi seorang isteri yang baik, ya Allah. Mudah-mudahan aku dengan ibadah aku ni yang ibadah umum. Itu sebab orang perempuan bulan puasa dia senang dapat Lailatul Qadar. Setiap malam dia bangun sahur. Bangun sahur dia masak dengan syarat jangan komplain, niatkan Allah, ya Allah, aku bangun pagi ni kerana-Mu, ya Allah, aku buat benda baik, aku siapkan masakan sahur ni, mudah-mudahan ahli keluarga aku semua dapat ibadah puasa dengan baik sekali. Hasil daripada izin kau mengizinkan aku masak dengan elok. Mana ada masak panih makanan ni kan, yang masak-masak lah, tapi kebanyakannya memanaskan makanan yang malam tadi kan? Tapi tak apalah kan? Okey lah kan? Jadi mana kata tujuan beribadah pada Allah. Allah menciptakan manusia dan makhluk di muka bumi untuk beribadah pada Allah. Ibadah itu sendiri diartikan sebagai satu perbuatan, menjalankan kewajipan yang ditentukan oleh Allah SWT, yang dilaksanakan mendapat pahala. Maknanya hari ini kita nak ceritakan tentang ibadah khusus. Ibadah dalam agama Islam bersifat wajib seperti solat fardu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan ada juga sifatnya sunat. Ada juga ibadah sunat seperti bersedekah, membaca Quran, solat sunat, puasa sunat dan sebagainya. Selain daripada bentuk-bentuk ibadah, jenis-jenis tersebut umat Islam diperintahkan untuk tetap beribadah dan istiqamah. Jadi malam ini kita menceritakan tentang istiqamah. Itu dia. Sebab alhamdulillah malam ini ramai yang datang, soalannya istiqamah. Ada orang yang tak pernah datang, tiba-tiba malam ni datang sebab dapat dalam grup WhatsApp Samsul Debat datang. Contoh ni masjid lain, bukan masjid ni okey, ni tempat lain. Kan tempat lain. Ada orang dia risau ni, kalau aku datang mesti orang bahan aku ni. Tiba-tiba kau datang, apa pasal? Dia kan, dia takut. Jadi ingat satu benda saya nak bagi tahu. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, aku hukum dia riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Faham tak? Maknanya ada pula yang lagi besar daripada Allah tu menyebabkan dia tak datang beribadah. Faham tak maksud saya tu? Aku bukan tak nak pergi, nanti kau orang cakap macam-macam. Sekarang Allah Ta'ala lagi besar, kau orang tu lagi besar kan? Allah lagi besar kan? Itu sebab kita datang. Jadi jangan yang datang masjid pula doa supaya kita terus istiqamah. Mana yang baru datang, jangan kita bahan ni pula, kau pasal tiba-tiba datang. Contohlah tiba-tiba kawan tu baru malam tadi dapat mimpi depan menghadap Kaabah. Contohlah dia mimpi malam tadi dia seorang-seorang depan Kaabah ni. Wah, ni signal Allah suruh aku bertaubat cepat ni. Dia pun mana aku nak pergi? Tak ada lah yang paling sesuai sekali Masjid At-Taqwa. Sebab yang dalam masjid ni semua yang bertakwa belakang ni. Dia pun datang. Baru besar langkah masuk, kapal datang. Langsung tu lah satu malam dia datang. Balik. Orang yang bercakap kan, CEO lah ibadah gitu. Kalau kita cakap macam tu dengan orang, apa kita cakap? Sonok betul tengok kamu datang. Kalau boleh janganlah malam ni aja. Masa datang macam tu. Jadi barulah betul kan? Dia kalau orang tu tak pernah datang, tiba-tiba datang, maknanya apa? Nak kenduri. Biasa macam tu.
Kan kebanyakan kampung macam tu lah. Tiba-tiba orang datang nak kenduri pun datang, tak malu lah tu. Yang ni cakap tu orang kan datang, habis kenduri hilang. Nah 2-3 bulan lepas tu nak kenduri sekali datang. Imam pun beritahu, minta maaf lah, masa tu bukan saya tak setuju dah, masalah malam tu dah ada orang booking nak kenduri tu time tu. Nampak ada setengah masjid dia letak tu kat whiteboard tu senarai kenduri minggu tu, supaya tak bertindan, orang boleh tengok, oh ni tak boleh ni, oh tak ni, dia pilih lah tak dia. Tak ada, Mam, saya minta maaf lah, saya nak buat malam tu juga. Imam nak ke tidak? Oh nak, dia bagi kata 2 ke imam. Oh memang saya tak dapat, minta maaf, malam tu si haji apa tu dah booking. Diimport masjid lain datang rumah dia. Wah, asam betul. Kan, diimport lah masjid lain kan. Tak apalah, boleh ya, tak ada masalah dah. Cuma dari segi masyarakat tu kan. Tu. Dah sebab salah kawan tu. Nak pergi sini ke pergi sini kan. Tu. Apa salah? Macam ni lah, kalau nak buat juga malam tu, kita buatlah lepas maghrib kat rumah ni, lepas isyak buat rumah. Buat ringkas-ringkas lepas maghrib tu, lepas isyak. Konyang jemaah malam tu. 2 kali makan tuan-tuan. Kan? Iya, dia kenduri tahlil doa selamat ni 2 pahala paling besar sekali. Yang pertamanya zikir, yang kedua makan. Makan besar pahala tuan-tuan. Tuan-tuan ingat main-main, ingat tahlil saja ya buat kenduri. Tak. 2 perkara kan. Pertama zikir, yang kedua makan. Sebab tuan rumah niat sedekah. Kan? Ya, tu sebab halang-halang kan tuan imam kalau halang-halang bawa tahlil, balun berpanjang sikit. Bau dia berbaloi lah udang galah kat dapur. Ini makin makin pemalih pula kan. Imam yang dah banyak umur pun relax zikir. Ni mudah-mudah lah, panjang lah rezeki. Bila lah nak tukar imam ni? Tengok tu. Dia tak boleh zikir panjang, nak tukar imam tu, salah tu. Kan? Tuan-tuan nak belajar zikir panjang, tuan-tuan pergi kenduri tahlil ni, tuan pergi kat Sombat. Tuan nak tengok siapa yang pondok Syekh Murtada tu. Tak ada pendek dah hilang-hilang lutut baru doa. Yang doa pun kan pendek doa lah. Tu sebab orang luar kalau datang dia cakap ni kenduri ni tolak bala ke cari bala kata. Dia dah tak tahan. Kan dia dah tak biasa kan. Ya. Macam bulan puasa lah, nasib baik lah gitu. PKP. Cubakan lah tu tarawih kat sini tengok. Tu ya petikai. Kan? Panggil Imam Masih marah. Panjang mana? Imam Masih satu juzuk marah. Tak payah berpanjang lah. Sunat ya, cahaya dia kan. Ada tu pula, aku tak main lah sini masjid ni buat berapa? 20 kan? Tu. Buat berapa? 8 3 ke? 8. Aku tak main lah masjid At-Taqwa, aku pergi masjid daerah sana. Dia main 20. Pergi 20, lepas 8 rakaat dia witir sendiri kat belakang. Oh, kan? Dia adab semain tarawih ni, ramai tak tahu tu. Adab semain tarawih ni kena ikut daripada mula sampai habis. Kita dah pilih nak ikut imam tu, ikutlah sampai habis. Kan? Macam tu lah. Ada tu pula beritahu, kau nak tahu tak? Dekat surau dah, dekat kampung tu kenapa? Wih, laju tarawih dia. Confirm, tiap tahun sembahyang situ. Confirm. Dia pun datang. Yang dia tak tahu, imam yang dekat surau tu dah kena panggil pergi ke masjid. Tinggallah imam lama. Yang semua orang datang, ponoh surau. Ramai yang datang. Sebab dia ingat masih lagi imam yang dulu tu. Yang tinggal imam lama kan? Dia ramai betul lah ni tempat. Tiba-tiba Allahu Akbar. Betul kau ni surau babi? Tak salah kau betul lah. Dulu sini aku datang lain macam imam itu. Kan? Dia pilih tu masalah. Pendek salah, panjang salah, payah kan. Sembahyang tarawih, sembahyang rehat-rehat je, tak ada nak capek-capek kan.
Dia kalau boleh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasanyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Wih, bagus imam ni. Ini imam yang kita cari ni. Ayo kan. Aduh tuan-tuan, gitu ni ibadah ni kena lelek. Yang penting istiqamah ni kan. Okay, kita cerita istiqamah. Tu cerita lain lah ya. Kan? Jadi makna kata macam mana nak beribadah dengan istiqamah dan ikhlas dan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Maka apakah pengertian istiqamah? Kena faham. Sebab kita kena istiqamah, kita naklah istiqamah. Bagaimana cara nak dapat oleh istiqamah? Sebut istiqamah, kita selalu dengar istiqamah diucapkan oleh semua orang, tetapi secara praktikalnya istiqamah dalam beribadah adalah satu yang sukar untuk dilakukan. Kerana manusia ni dalam keadaan keimanan dan ketakwaannya sering mengalami pasang surutnya akibat godaan yang banyak muncul di dalam kehidupannya. Dua cabaran untuk kita berbuat baik dan beribadah. Dua cabaran. Cabaran yang pertama adalah apa? Yang pertamanya adalah hawa nafsu. Yang keduanya adalah keraguan. Pertama hawa nafsu, kedua keraguan. Itu menyebabkan orang sukar untuk melaksanakan kebaikan, sukar untuk istiqamah dalam melaksanakan ibadahnya dan juga kebaikan. Apa maksud hawa nafsu? Contoh, kita dekat rumah, hari-hari nak pergi masjid ni, aku target tiap hari, aku tak nak lagi dah. Cuba tuan-tuan buat berjemaah 40 waktu berturut-turut tanpa gagal. Cuba buat berjemaah. Cuba buat 40 waktu. Alhamdulillah, masa PKP itu kita dapat buat. Bayangkan betapa tenang suasana kat rumah masa tu. Kan? Masa tu kan, masa PKP itu baru tahu. Baru dia sadar dalam rumah dia berapa helai sejadah yang dia ada sebenarnya. Tak ada lagi dah sejadah. Tu je bang ada. Cari-cari macam-macam. Bukan banyak kau. Suami bertanya dengan tahap dia pun tak semayang sama dia. Kan? Sudah pakai kain batik lepeh bini tu. Kan? Bentang. Anak ramai pula tu. Kan? Baru dia tahu. Barulah ayah itu tahu betapa banyak surah dalam Quran selain daripada surah Al-Ikhlas. Selama ni dia semayang 20 tahun, dia tutuh yang pakai surah Al-Ikhlas dia. Akad pertama, akad kedua, sampai ke sudah. Kan? Jadi makna nak baru tahu. Kemudian alhamdulillah masa PKP tu ramai sekali ketua keluarga yang tak dapat tidur malam raya, menitis air matanya kerana menghayati teks khutbah nak dibacakan esok pagi tu kat rumah tu. Kan? Berdiri atas sofa tuan-tuan. Ya, mimbar tak ada, atas sofa biar dia tinggi. Kan? Masa tu barulah dia terasa kecil hati suami. Baru dia faham erti kecil hati dia baca khutbah anak tidur. Selama ni imam baca khutbah kau tidur, kau tak rasa apa kan? Sekarang kau tahu. Wah, jadi aku lepas ni tak nak tidur lagi dah. Kan? Tapi itulah dia. Contoh kan, bila sebut kan, hawa nafsu ni macam mana? Aku ingat aku nak pergilah sembahyang jemaah setiap malam. Aku nak mulakan dengan maghrib. Dia tak dapat subuh, dia mula maghrib dulu. Tak apalah nak mula maghrib. Pengen siap, pakai baju apa siap. Bang. Jadi tak pasal malam ni. Nampak? Tu gangguan dia tadi, godaan dia tadi. Bini tanya pasal malam. Dek pasal malam. Yalah malam esok lagi masjid. Pasal malam. Mak hawa nafsu. Sebab dia dah terbayang pasal malam tu, pasal malam, dia dah terbayang lah suasana makanan yang tersusun. Ayam golek, ayam goreng, dia terbayang jagung, corn in cup. Kan? Dah terbayang lah jagung, dah terbayang macam-macam. Aiskrim batang tu dah terbayang. Dia terbayang lah yong taufu yang membuat tu. Dah terbayang lah macam-macam. Cak kuih tiaw goreng panih, terbayang. Tapi pergi masjid bayang apa? Lah, teringat imam langsung feel. Alah imam, alah Bilal, alah Yesu, alah itu. Dia tengok muka, nampak tak? Dia terbayang itu. Tapi kalau dalam hati dia menyematkan kasih sayang kepada Allah dan Rasul, dia akan datang. Nampak?
Yang itulah kekuatan dia. Itu sebabnya penting tu pertama hawa nafsu. Yang kedua apa? Keraguan. Sebab dia tak yakin. Saya tanya, sembahyang jemaah dengan sembahyang seorang, berapa beza, berapa kali ganda pahala sembahyang jemaah berbanding sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Berapa? Makin tanya makin slow pula. Berapa kali ganda? 27. Tengok semua serentak jawab, tak ada siapa pun tanya berapa. Tak ada siapa pun, semua orang tahu 27. Kan, tak ada siapa pun dalam 20 ke 30 antara tu, tak ada siapa jawab macam tu. Semua jawab 27. Jelas sebutannya, tak ada 7, memang 27. Tapi kenapa tak ramai? Sebab tak nampak. Cuba kalau kita tukarlah, tiba-tiba Allah Ta'ala tukar 27 kali ganda tu jadi RM27. Apa macam? Satu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nombor kek RM27. Contoh. Kan? Ada seorang tu pula, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada pula. Ya Allah, tak ada. Zap, sistem lambat sikit. RM27. Masa tu kan, tahu tak apa perbualan jemaah ni? Orang perempuan kat balik tabir tu tahu dia berbuat apa? Kau dah berapa lama dah sembahyang sini? Baru 2 minggu. Banyak duit kau. 2 minggu dah. 27 kali 5 kali 14. La ilaha, banyak. Aku ni baru tahu. Tak berguna punya jiran, nak kaya seorang-seorang. Cakaplah. Dia punya marah sebab duit. Nampak tak? Kan? Macam orang lelaki lain. Orang lelaki dia tak berbual isu yang remeh-temeh macam tu. Orang lelaki dia lain. Dia fikiran jauh. Agak-agak kau lah, Mat. Kalau kita ni makmum dapat 27, imam dapat berapa? Wah, dia tu soalan orang lelaki. Itu soalan orang lelaki. Ditahan ni motor imam kat luar. Baik, imam cakap, imam dapat berapa, Mat? Imam ni jenis yang merendah diri. Alhamdulillah. Imam kena cerita orang. Imam cakap berapa, Imam? Kita kena transparent. Rumah ayat ya kan. Imam pun dia tengok keadaan lah. Kalau lupa-lupa tu kadang kurang berapa. Tapi kalau khusyuk lebih sikit lebih. Ni contoh tau. Tak ada pun dalam kitab sebut macam tu. Ni contoh aja. Tapi paling teruk pun RM40 tak lari lah. Contoh. Malam tu pun jadi bertumbuk nak jadi imam. Asyik kau jadi imam. Bagilah aku pula. Ada kan? Sebab apa? Sebab nilaian duit. Sedangkan nilai 27 kali ganda tu tak payah nak gambar berapa. Lagi banyak, lagi besar. Nak tengok tu dengan mata hati. Nampak tak? Dengan mata hati. Macam sedekah kan? Kenapa ada orang tu rajin sedekah, ada orang tu tak malas kedekut nak sedekah? Sebab orang yang dah rasa kelazatan sedekah tu dia kan nak bagi je. Mana lagi nak bagi? Bulan puasa dia mesti beli kuih. Dia akan hantar kat surau ni, hantar kat masjid ni, besok dia hantar kat masjid ni untuk dia berbuka puasa. Ada. Kan? Tapi ada orang tak sampai. Sebab apa? Hati tu yang nampak. Orang yang lah bangsa Kodamut no? Kodamut, Kodakut campur Kamut. Bapak Kodakut kan? Memang dia tak rasa apa. Lalu tabung kan tak ada perasaan langsung. Lalu tabung tak ada perasaan, sap dia tolak sekolah. Dia tak ada rasa apa. Paling tidak, alah duit tak bawa pula. Ada tu, dah dengar bunyi tayar kat ujung saf tu. Gek. Aduh, sampai dia dah. Dia masalah dengan tabung, bermusuh betul dengan tabung tu. Kan? Itu dia. Jadi, itulah dia. Kalau sebut istiqamah, itulah dia. Cabarannya pertama, tu hawa nafsu, yang keduanya keraguan. Dia ragu-ragu lah. Kalau kita yakin 27 kali ganda tu dapat, tentu kita datang hari. Tentu kat rumah pun kita kesembahyang jemaah. Kan? Kan dah sebut dalam satu hadis, 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah pada hari akhirat esok, yang mana tak ada naungan selainnya. Allah bagi naungan akhirat esok untuk 7 golongan. Pertama,
pemimpin yang adil. Setakat ni payah nak jumpa tuan-tuan pemimpin yang adil ni. Tak payahlah cerita, termasuk pemimpin rumah tangga. Jangan cerita pemimpin luar, wakil rakyat ke apa tu semua, tak usahlah tanya. Tapi ni pemimpin rumah tangga sendiri pun, kan? Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Itu kedua. Bukan kata orang tua tak, tapi kita ni fail lah Ustaz. Tak. Allah suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah. Sebab orang muda payah nak beribadah ni. Ikut kan? Kalau dapat tu terpilih tu. Yang ketiga adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Alhamdulillah, hati nak pergi masjid. Walaupun dia daripada sini, daripada Kuala Lumpur, tiba-tiba dia nak pergi ke Melaka, sampai rumah saudara di Melaka, dia kata masjid dekat tak dari sini. Dia tetap nak pergi masjid. Dia tak nak sembahyang kat rumah dah. Nak pergi masjid juga. Jalan kaki je. Okey, sekarang jalan. Upur 1 kilometer. Mencicih puluh kan. Tak apalah. Bermaknanya dia nak pergi masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dia fikir berkasih sayang pun kerana Allah. Maksudnya suami isteri kerana Allah. Dengan kawan-kawan sahabat berkasih sayang kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya, lawa pun ditolak, yang buruk lebih lagi tak selera. Yang keenam, orang yang memberi sumbangan sedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Jadi tengok, ada tak kita masuk dalam golongan-golongan tu? Jadi makna nak cerita sekarang ni, nak cerita dua masalah tadi, hawa nafsu dan juga keduanya keraguan. Hawa nafsu satu je masalah. Satu cara nak mengatasi masalah ni, caranya adalah dengan bermujahadah, berjuang nak lawan hawa nafsu tu. Bang, jadi tak pergi pasar malam ni. Jadi, tapi bagi abang pergi masjid dulu. Masjid dulu. Balik kan lah. Kang lambat, apa yang ada? Apa yang ada lah. Kan? Abang pergi masjid sekejap je, semayang kan lama pun. Yelah. Pak kuat. Kan? Keraguan nak macam mana? Belajar. Ilmu je jawapannya. Itu saja. Bila kita makin kita belajar, oh ya ke, oh macam tu, oh macam ni, makin lama makin yakin kita apa yang kita buat. Ya, insya-Allah. Kan? Secara istilah, istiqamah ni artinya lurus. Satu perbuatan sifatnya mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hud ayat 112. Ada 3 jenis istiqamah. Pertama, orang yang ingin berhijrah daripada dunia jahiliah dia. Dulu dia tak tahu, dia jadi tahu. Yang kedua, orang yang ingin berubah daripada tabiat yang buruk kepada tabiat yang lebih baik, sekaligus meninggalkan tabiatnya yang buruk. Dan yang ketiga, orang yang ingin menjadikan rutin hariannya beribadah pada Allah, kan? Dan tak nak mensia-siakan walaupun sesaat pun masanya untuk benda-benda yang bukan-bukan, kan? Iaitu dengan cara beribadah kepada Allah. Bagaimana cara nak istiqamah di jalan Allah? Cara nak istiqamah ada beberapa cara. Yang pertama, memperbetulkan dan meluruskan niat. Ingat tak saya sebut tadi? Yang mula-mula tadi saya kata, orang perempuan masak tu saya cerita. Maknanya benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, maka dia akan dapat pahala ibadah. Pentingnya meluruskan niat itu, memperbetulkan niat itu. Kenapa datang semayang ni? Kenapa datang semayang? Macam mana aku tak pergi? YB datang. Kan YB tak nampak pula aku ada, dia kata. YB tu kenal aku tu, dia kata. Dia nak orang nampak dia. Kenapa kau semayang? Kenapa kau semayang kat masjid malam ni? Mak mentua aku sibuk nak pergi masjid. Kan dia pergi, aku tak pergi, macam mana pula? Nampak kan? Tanya balik niat kita. Niat kita biarlah kerana Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kan? Itu sebabnya kalau tu hidup dengan bismillah. Ada satu buku tu, hidup dengan bismillah. Kadang-kadang kan kita selalu bismillah ni. Kita nak minum kan, bismillahirrahmanirrahim. Nak start enjin motor, bismillahirrahmanirrahim. Kadang dah ada orang dia dah lazim kan tu.
Start yang kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tu pula sikat rambut tu, Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud bismillah? Dengan nama Allah. Tapi sejauh mana dalam hati kita pun terbit perkataan tangan kita dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kadang-kadang dia jadi prosedur je. Dia sebut dia. Assalamualaikum, salam. Macam tu je. Dia tak niat mendoakan pun, tapi prosedur. Assalamualaikum, salam. I love you too. Prosedur. Tu yang perempuan dengan suami isteri tu dah tak rasa apa. I love you too. Tak ada rasa apa. Kan? Tapi kalau dia lain kau, kalau dengan perasaan tu. Sayang, sangat sayang. Hambang, kan lain. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi, sejahtera ke atas kamu. Nampak, mendoakan dia. Nampak sejauh mana ada dalam hati. Itu belum cerita yang Assalamualaikum tu. Kan? Astaga. Mak, dia ada ayat-ayat yang dipermudahkan ikut bahasa BBNU, budak baru nak up. Kan? Jadi itu masalah dia. Bismillah. Contoh nak minum kan? Bismillah dengan nama Allah. Kenapa nak dengan nama Allah? Yalah minum ni. Kalau Allah izinkan dapat aku minum. Allah bagi minum, mungkin mudah-mudahan dengan air ni dapat aku tenaga. Nampak tak? Ada pak saudara saya tu, dia pergi rawatan kemoterapi, ada kanser. 2-3 kali pergi, tak jadi apa. Sebab apa? Semua dengan izin Allah. Kemo ni usaha manusia, ikhtiar kita. Ada orang, betul tak? Kadang-kadang ada anak menangis, baby menangis, bawa jumpa ni, jumpa dukun tiang lah, jumpa dukun ni lah, jumpa orang ni lah, jumpa bidan lama lah, jumpa ni. Sudah jumpa imam. Nah, jumpa imam tengok ayah budak terpegang je. Sanyap budak tu. Bukan sebab imam tu dah. Kerana dengan izin Allah. Tolonglah imam tolonglah. Tolong apa? Tolonglah tawarkan airnya. Apa sebab? Ni rumah saya 3 hari dah sakit nak bersalin, tak mau keluar-keluar budak. Tolonglah tawarkan air ni. Imam pun tengok air ni dah tawar dah. Nak tawar apa lagi tu? Imam baca sikit. Baca apa? Imam selawat 3 kali, baca Fatihah, baca kursi. Dia lah ajar imam tu baca apa. Wah, kacau ni tu kan. Dia tak payah pula imam pun malas nak mening kepala, dia pun baca. Ambil, dia buka. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillah. Tak tahu kenapa mesti berbisik. Yang macam tu lah buat mengubek mesti bisik. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Dia siap mengeleng banyak hantu keliling tu. Allahumma salli ala sayyidina. Yang mengacau ni lah kan. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Alhamdulillah. Allahu la ilaha illallah. Dah habis dia tiup kan. Copek tutup, takut tu keluar selawat tu tadi. Ni contoh lah, ni contoh. Aku bagi imam, kau ni imam cakap kau bagi ke bini kau ni sudah selawat 3 kali baru minum. Selawat juga, nampak. Dia pun cuba, bang sakit bang. Bang nak bagi dah, imam dah tawarkan hari ni. Cakap selawat dulu, imam pesan. Selawat tu macam mana bang? Tak tahu pula selawat macam mana. Laki pun ajar Allah masalah Sayyidina Muhammad, dia pun selawat dia pun minum. Beranak dengan izin Allah. Besok tu beratur panjang depan imam, semua bawa botol. Sebab dia percaya imam dahsyat. Imam sekali doa beranak bini aku. Tak kebetulan memang dah nak beranak pun. Nah. Dengan izin Allah. Macam tu ya tuan-tuan. Jangan salah faham. Ingat tak kisah yang Nabi Nuh demam dulu? Nabi Nuh pernah satu ketika dia demam. Ya Allah, aku demam panih. Ya Allah, aku demam panih. Maka Allah Ta'ala perintahkan kau tapuk pokok tu. Batang pokok tu dia tapuk, gugur selai daun. Kau ambil daun tu, kau sapu kat badan kau. Kau sapu kat badan ni. Elok demam. Dengan izin Allah. Selang 2-3 bulan dia demam sekali lagi. Dia tahu pergi kat pokok yang sama. Dia tapuk, gugur daun. Dia sapu, tak mau elok demam. Ya Allah, kenapa ya Allah? Sebab kali pertama dulu kau minta dengan aku, kali kedua kau minta dengan pokok. Tu sebab tak elok. Faham tak? Tuan faham tak konsep itu? Jadi makna jangan salah ya. Jumpa dia ni je boleh hubek ni. Ayat tu kena jaga. Dari segi akidah kita jaga. Tak ada orang lain boleh selesaikan ni. Imam lah satu-satunya. Wah, kacau.
Kan? Kalau nak cari bukan imam satu tu, imam tiga. Mak ada lah senarai imam ni. Kalau bab beranak, imam tiga. Kalau baby tak mau senyap menangis, imam dua. Kalau yang jadi goma buat-buat orang ni, kau jumpa siap pun sama. Ada lah senarai tu. Contoh lah kan. Contoh. Jadi maknanya betulkan niat kita. Ya. Iaitu dalam melaksanakan ibadah, mestilah memiliki niat yang lurus dan betul, mengharapkan redha Allah sesuai dengan niat di dalam hatinya. Inna a'malu bin niat. Dan peristiwa hijrah kan. Inna a'malu bin niat wa innama likulli amri ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maknanya sungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat pahalanya berdasarkan hijrah kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana kata niat betul-betul. Jangan kata pergi ibadah ke masjid, bukan kata buat semayang. Kenapa kau mengaji? Kan? Apa mengaji? Cuba tengok yang grup tadarus. Setiap tahun kan, muka yang sama kan? Dia ada grup more kat luar tu. Grup yang pasang kemah tu lah, yang makan makanan lepas tarawih tu lah. Ramai di bawah tu. Yang kat bawah kemah tu tengah makan tu, dia boleh tinjau dalam masjid, dia boleh cakap apa? Tak ramai pula orang malam ni. Mana poinnya orang? Yang bercakap tu bukan orang tu. Nampak tak kan? Apa salah join baca dalam salai jadilah, bantu-bantu sikit. Kan? Macam tu. Kadang-kadang tiba-tiba lah, manalah tu tiba-tiba Menteri Besar Pahang buat pengumuman. Ni contoh tau, contoh. Jangan ini saya mengumumkan kepada semua peserta tadarus di masjid yang berdaftar. Berdaftar dengan jawatan kuasa masjid di karya masing-masing yang menyertai tadarus. Setiap hari tanpa gagal, insya-Allah kami akan berikan insentif RM1,000 seorang. Contoh tau, contoh. RM1,000 seorang. Agak-agak je nak koyak-koyak Quran tu berobot nak mengaji. Agaknya macam tu lah kan. Macam tu. Kan? Ni contoh tau, contoh. Benar sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi lagi besar tu. Nabi dah sebut. Pahala bukan kata satu ayat dah. Satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah sebut dah. Kan? Tapi macam tu tuan-tuan. Jadi betulkan niat. Kahwin pun je tengok. Kenapa nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising je? Orang tua yang bernama ibu memang akan bising sebab dia ambil borek ke anak dia. Kan? Mak bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Ni, bila nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak beranak? Bila nak napek? Bila nak beranak? Bila beranak? Mak nak cucu. Beranak lah laki. Kedua laki. Asyik nak laki. Bila nak anak perempuan? Bising lagi. Dapat anak perempuan, beranak ekor jokok. Tak beranak banyak pun salah pula. Kata kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah, tinggal saya seorang je belum kahwin. Kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah imam. Tu yang saya nak kahwin. Susah nak jumpa. Kalau imam tanya, kenapa nak kahwin ni? Kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah, lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Macam tu yang faham-faham lah, yang tak faham sudah. Dia dah tak ada jawapan lain tuan-tuan. Tu dia jawab macam tu kan. Kan? Tak ada. Kan? Jadi yang kedua, macam mana cara nak capai? Itu yang pertama, perbetulkan niat kita. Mana datang kerana Allah. Datang kerana Allah, insya-Allah. Kan? Nak dapat redha Allah. Kan? Malam tadi saya bawa tajuk di Kampung Janglau malam tadi. Penyakit URT, ujub, riak dan juga takabur. Itulah halangan juga, satu halangan untuk kita beribadah. Ujub, rasa dalam diri elok, rasa dalam diri hebat. Dalam diri kita rasa diri kita, oh bagus aku ni. Setiap malam aku datang masjid ni. Ada satu hari datang, oh aku ni dah 3 hari dah aku paling awal ni. Nampak dalam hati. Kedua, sampai orang lain nampak kat kita semayang, kita sajalah lambik kat semayang kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Riak tunjuk kat orang. Kan? Lepas itu dah bagi salam, tengok orang tu semayang. Orang tu semayang pun tak betul. Aduh. Okey lah aku lagi ni. Nah, takbur, nampak? Itu ni.
Nampak tak? Ujub, riak dan takabur. Itu pun masalah kat tu. Perbetulkan niat kita, biar kerana Allah saja. Itu sebab kalau tengok orang muda, alah dia ni budak lagi, tak, kita kena fikir, baguslah budak ni, bertuah budak ni. Dia belum ada banyak dosa berbanding kita yang dah tua ni. Tengok yang tua lagi pada kita pula, dia ni tentu banyak ibadah dia ni. Macam tu dia fikir. Jangan kita fikir kita bagus sangat, tak ada. Tuan-tuan, ingat penceramah bagus ke? Tak ada. Mana ada penceramah bagus? Buat Allah Ta'ala uji nak belagak dengan suara yang ada. Baguslah Ustaz. Kan suara okey je setiap hari. Tak tahu, saya pernah ceramah suara saya sorak, Allah Ta'ala bagi ujian suara sorak. Saya ceramah dekat UMP, Universiti Malaysia Pahang. Yang kampus, bukan Gambang tu, yang belah-belah sana sikit tu apa? Jadi satu ni apa? Yalah Gambang lah Gambang yang kat sini, yang kat highway tu, yang dekat satu lagi tu kat mana? Kuantan Bandar Bahang, Kampung Bandar Saya pun masa tu macam ni je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni jangan apa, memang suara saya macam ni. Sebab dia nak kat saya ceramah lah. Sampai ke sudah 2 jam cakap macam tu. Jadi apa, okey, saya cuba semua okey. Macam tu cakap. Nak tunjuk bahawa Allah izin ni semua Allah Ta'ala bagi ni. Tu sebab saya ni bukan kata mengajar, saya pun tak ada, kita kongsi. Sebab kebanyakannya semua dah ada ilmu ni, dah tahu. Kita kongsi je. Dan nak ingat kembali, macam tu, betul. Ingat tak? Hanzalah, sahabat Nabi, dia bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, macam mana cara nak mengelakkan diri kami daripada jadi seorang yang munafik? Kenapa lah kau tanya macam tu? Bila kami bersama Rasulullah cerita syurga, kami terbayang syurga. Rasulullah cerita neraka, kami takut buat dosa. Tapi bila jauh dari Rasulullah, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan dunia. Jadi kami bimbang kami jadi munafik. Maka bila soalan itu sampai pada Nabi pesan apa? Perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah. Bukan kata kita dah tahu ke tak tahu mana tu, kita kena duduk juga dengar walaupun kita dah tahu. Itu sebab guru-guru yang hanal-hanal pun akan duduk dengar. Betul. Ya Allah, aku sendiri pun dah terlupa. Kita akan ada benda yang kita, dulu aku pernah ingat benda ni, tapi terlupa, ni dia ingatkan balik. Kan? Tapi kalau penceramah macam saya, kalau datang tu saya akan duduk jauh, nyuruk balik tiang. Sebab penceramah kadang-kadang dia nampak, nampak Samsul debat ada, patut dia duduk depan ni, nyampah pula aku. Kan jadi macam tu kan. Tak ada benda sama kan tuan-tuan. Ilmu tak ada tinggi benar pun. Itu sebab saya kalau apa, dekat poster banner saya kata jangan letak Ustaz Samsul debat, letak senior doktor SDR, saudara Samsul debat, SSD. Bila sebut Ustaz Samsul debat, USD mahal, takut tak boleh bayar. US dollar tu je main-main kan. Jadi biar ada saudara je kan. Sebab tak ada apa pun. Kadang orang ni dah ramai nak kan tuan-tuan kan, dia letak kena saya ikut je lah macam tu kan. Jadi macam tu lah. Jadi mana tak adalah kita nak rasa kita handal sangat, tak ada tuan-tuan. Jadi perbetulkan niat kita kan? Betulkan niat kita. Kedua, memahami makna syahadah. Cara untuk kita istiqamah adalah kita memahami makna ni, bukan faham saja, makna memaknai, letakkan syahadah itu dalam diri itu. Asyhadu an la ilaha illallah, kan? Aku naik saksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu sebab kita tengok waktu azan aja, tengok berapa ramai yang memaknai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia rasa Allah tu besar, dia berhenti buat benda lain. Yang tengah main takraw, last point dia tu, last point. Nah, azan dah ni. Yang main bola, last goal. Wallahu akbar, last goal. Gol, isyak dah. Punya lambik dapat last goal. Kan? Tu belum cerita lagi yang duduk depan TV tu, tengok drama Aku 7. Allahu akbar, dah azan dah. Sikit lagi, tunggu iklan. Maknanya drama lagi besar, takraw lagi besar, bola lagi besar, benda lain lagi besar daripada panggilan Allah ni.
Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Dah bagi tahu. Aku nak saksi audio je agak Bilal lah. Nampak kan? Itu dia. Nah, itu maghrib punya azan tu. Kalau subuh tak boleh macam tu. Memang lagi tak bangun. Orang tengah tak sadar. Tengah tidur. Allahu Akbar. Tu subuh. Itu manual tu. Sebab kalau buat pertandingan untuk budak-budak muda, kita buat pertandingan azan kategori subuh. Ada tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Tegas sikit. Dia kalau subuh, hayya 'alas salat. Memang tidurlah. Kan? Kono pula yang tak terdaya, as-salatu khairum minan naum. Memang lalap lah jawab tuan-tuan. Oh, tak terdaya dah, tak terdaya. Dia baru nak buka mata, lalap pelik. Kan? Jadi mana memaknai makna syahadah ni? Semua orang tahu, faham dua kalimah syahadah, tapi tak semua mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimah syahadah. Untuk boleh istiqamah dalam beribadah, maka seorang muslim harus mampu memaknai syahadah dan mengetahui bahawa dengan mengucapkan syahadah, dia memiliki kewajipan sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Kita dah mengucap, wajib ikut. Bukankah dalam agama dah sebut la ikraha fid din? Wah, tidak ada paksaan dalam beragama. Apa hal lah nak paksa orang semayang? Jawapannya, tak, yang tak paksa tu tak paksa orang masuk Islam, tapi dah masuk Islam kena ikut. Ada satu orang tanya, Ustaz, kalau betul lah la ikraha fid din, kenapa orang kalau kahwin dengan orang Islam mesti masuk Islam? Saya pernah orang tanya tu. Orang misal katalah dia ada girlfriend dia bukan Islam. Sekarang dia nak kahwin. Nak kahwin, maka yang perempuan tu kena masuk Islam. Soalan tu dia tanya. Kalau betul Islam ni bukan agama yang memaksa, la ikraha fid din, kenapa bila kahwin kena masuk Islam? Yang perempuan tu kenapa? Jawapannya, siapa paksa? Tak ada siapa-siapa paksa. Jawapan dia, kalau kau nak kahwin, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, kau jangan kahwin. Itu je. Nampak tak? Siapa paksa? Tak ada paksa. Tapi betul sebabnya kalau siapa-siapa yang ada anak-anak ni, kadang hari ni kan dah ramai yang girlfriend ni yang bukan Islam. Tapi banyak sekali berlaku yang bukan Islam ni, dibiarkan lepas dah kahwin. Itu sebab saya selalu pesan, kalau nak bawa orang bukan Islam masuk dalam agama kita, sebelum kahwin ada satu syarat, iaitu suruh dia mendalami Islam dulu dalam 5-6 bulan paling tidak. Dapat basic. Bila dia masuk Islam baru betul. Tak apa, nanti saya dah kahwin, pandailah saya ajar. Ada harapan dia tak ajar. Ya, banyak berlaku macam tu. Dan belum cerita lagi, yang masuk Islam tu pula lagi taat daripada suami tu. Ada? Suami pun tak semayang, suami tak itu, suami dia biar, bini terkantang-kanting. Ada. Jadi itu sebab yang penting. Yang penting fokusnya adalah memaknai syahadah ni. Bila masuk Islam, bila kita dah Muslim, maka kita kena ikut. Kena ikut. Tu sebabnya kalau kita tengok, saya tengok rukun Islam. Rukun Islam. Yang last sekali mengerjakan haji. Kan? Berapa kali sehari? Soalan saya, mengerjakan haji berapa kali sehari tu? Ustaz dia tanya, dengar rompin ni sampai pakan kau tu. Yalah, maknanya sekali seumur hidup, kalau mampu. Dan hari ni mampu masyarakat kita bukan sebab duit. Mampu masyarakat kita kadang-kadang duit ada pun tak boleh beri, tak mampu beri, tak pahala kan.
Penyakit pergi London boleh, pergi luar negara boleh, macam-macam negara pergi Mekah. Sebenarnya kita pergi Mekah ni kena betulkan niat dulu. Dia lah beritahu kita suruh dia pergi ni. Atas sikit pada tu kan, zakat berapa kali bayar? Sekali setahun kan. Kalau zakat fitrah pada bulan Ramadan, zakat harta, zakat pendapatan kan, sebelum habis tahun kan. Kemudian berpuasa 30 hari sekali setahun pada bulan Ramadan kan. Nampak tak dia makin lama makin kerap? Sekali seumur hidup, sekali setahun, kemudian 30 hari dalam setahun. Kemudian di atas ni salat 5 kali, 5 waktu sehari semalam. Nampak lagi galak lagi. Tapi mengucap 2 kalimah syahadah tak disebut berapa kali. Maknanya apa? Sekerap yang mungkin. Sebab kita kena, paling tidak saya ajar sebelum sembahyang, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab memperbaharui syahadah kita setiap kali solat. Sebab kita tak tahu antara solat dengan solat tu banyak benda-benda yang kadang-kadang kita tergelincir akidah kita. Contoh, jangan ambil gambar bertiga nanti yang tengah mati. Tu ucap balik. Tergantuk kepala, hantuk balik semula. Tu siapa ajar? Tergantuk kepala kan kena hantuk kali kedua, lepas tu siap tepuk dagu tu. Ingat tak dulu masa sekolah? Ingat tak? Hantuk kali kedua lagi kuat lah, langsung mati. Dia yang mati. Bila duduk menyangap, kaki jangan lipatkan ke atas. Ingat tak orang tua dulu? Dia kata nanti mak mati tu. Jangan lalu bawa hampaian lambat kahwin. Memang muka buruk. Macam mana? Contoh lah, contoh. Tapi sekarang muka buruk, duit banyak pun kahwin ya. Tak tentu ya kan. Tapi nak cakap apa? Kan gemar cakap macam tu kan. Gemar cakap macam tu. Jangan macam ni, nanti jadi macam ni. Jangan macam tu, nanti jadi macam ni. Aduh, tak ada. Semuanya dengan izin Allah. Itu semua kena memperbaharui syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dia. Kemudian yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari ya. Dan sebagaimana yang disebut dalam firman Allah SWT, Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati. Ruhul Kudus ni Jibril lah, meneguhkan hati orang-orang telah beriman dan menjadi petunjuk serta khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 102. Itu sebab konflik krisis anak-anak muda hari ini, anak-anak muda hari ini yang terjebak dengan gejala sosial hari ini, macam mana nak ubekkan anak-anak kita. Nabi dah ajar, ta'dibu auladukum bi salasati asya. Didiklah anak-anak kamu dengan adab. Maknanya ta'dibu, mengadabkan anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Maksudnya apa? Kena buka buku sirah, kena cerita, oh nama isteri Nabi ini, oh anak Nabi ini, apa kisah dia, bagaimana Fatimah macam ni, bagaimana macam ni, macam mana cerita macam ni, cucu-cucu Nabi macam ni kisah dia. Datangkan minat pada anak-anak kita, kasih sayang kepada Nabi ya. Sayang Nabi macam mana? Sayang Nabi lah, hidupkan sunnah Nabi, selawat pada Nabi. Itu nantilah nanti maulud Nabi dengan Ropin nak panggil lagi tu, insyaAllah makna sekali lah tu. 3 hari sokit rompin, tak ada baju lain kan. Alhamdulillah, insyaAllah ni kan promote lah, lebih kurang lah gitu. Kemudian yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Quran. Orang dulu je ingat tak orang dulu? Pergi mengaji. Kau nak jadi kafir tak yang ngaji? Orang tua-tua dulu macam tu. Pergi ngaji. Oh, pergi ngaji. Tak apa kono dulu mana macam sekarang. Rumah roket-roket, taman perumahan. Dulu rumah kampung. Asal mengaji, rumah cikgu, rumah ustaz mesti roket dengan kubur. Tak tahu mahal. Lepas tu mesti lalu calah pokok buluh, calah pokok rosak tu. Aduh, ya kan? Tu ada penunggu. Perak bunyi kambing tu, pijak kancing tu, lari semua. Kan dulu-dulu orang kampung dulu mana ada macam sekarang. Sekarang sanang pun malas ngaji. Kan? Dulu macam mana hantar anak mengaji? Ya. Ustaz, ni anak saya, ni rotan. Kalau dia buat hal Ustaz rotan ni Ustaz, janji dia jadi orang. Jangan dia mati sudah. Ustaz rotan lah. Sekarang
Nah, ambil duit RM50 kopi ngaji kat orang tu. Adab Kau nak jumpa guru tu. Kan? Ni tuan imam. Ni anak saya ni, saya amanahkan ke imam. Tu ajar dia ngaji. Kadang-kadang ada kelas ngaji kat masjid contohlah kan. Jumpalah imam yang ngajar tu, siapa ustaz yang ngajar tu. Jangan main hantar, nak ambil duit kau bagi je. Nanti kau bagi duit tu, tahulah dia ajar kau macam mana. Umat salah kan. Dulu tu sebab adab. Tengok macam ni. Ini contoh adab, nampak adab. Bagi cawan si alas. Betul. Walaupun air kosong, tapi makna konolah kan. Macam mana? Bila saya jemput minum, nampak dulu adab, nampak. Jemputlah minum. Terima kasih banyak. Cara minum bismillah. Nampak adab, nampak tak? Ya. Orang tua-tua dulu cuba bagi cawan macam ni, tak ada alas. Memang dibaling pecah cawan tu, macam miskin sangat dia kata. Memang miskin pun. Cuma maksud miskin orang tua tu miskin adab. Nampak tak? Imam Malik kata apa? Belajarlah ilmu adab itu walaupun sedikit. Ya, itu lebih baik daripada kita tak ada adab ni. Maknanya belajarlah ilmu agama tu walaupun sikit, tapi jangan tak ada adab. Betul. Kadang belajar ilmu tinggi tapi adab tak ada, memang orang tak hormat. Dalam kampung ni aku paling pandai sekali, kau tak tahu ke? Oh mak dia cakap macam tu kan. Orang memang tak mampu lah kau tak ada peduli dah. Berkenan betul tengok budak perempuan tu. Hormat orang tua. Dia belajar kat mana tu? Belajar tak ada apa pun, dia duduk kampung je, kerja-kerja kampung. Ya ke dah ada orang punya ke belum tu? Nampak orang tanya. Sebab adab. Orang dulu lalu depan orang tua, menunduk, siap minta izin. Pakcik tumpang lalu, Allahu Akbar. Sekarang, hoi sini pula main, tepi. Marah. Hari ni. Lalu belakang minta izin. Pakcik lalu belakang, jangan lalu depan. Tak apa hantu dia bolok ke belakang tu pun tak tahu. Tak, yang sebenarnya orang dulu dia percaya kalau lalu belakang habis ilmu dia. Kan? Dia suruh lalu depan. Itu semua satu hal kat tu. Kan? Tapi adab lalu depan tu menunduk, hormat. Kan? Belajar ya. Jadi baca Quran. Kalau situ adab juga lah. Anak-anak hari ni adab yang masalah. Bukan benda lain pun adab. Itu jadi kau ajar orang tua, tak hormat orang tua. Maksud hormat orang tua tu, orang tua dalam kampung dia, jiran-jiran tu pun macam mak ayah dia, macam tu hormat. Ni hari ni kau jaga anak kau. Kau jangan sibuk pasal anak aku hari ni. Kan? Benda ni berlaku di semua tempat kecuali Sungai Puteri. Macam itulah. Saya kabur siap-siap lah. Kemudian mempertingkatkan kualiti ibadah sedikit demi sedikit. Slow-slow belajar. Kan tauhid belajar macam zikir. Jangan tauhid ambil banyak je. Kalau ada apa istighfar tu paling baik sekali, dia balun 1000 kali. Langsung ponik tak nak buat lagi dah. Memang betul istighfar tu bagus. Istighfar tu pertama boleh menjauhkan pada bala dan musibah. Kedua melapangkan kesempitan. Dan yang ketiga ni didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Zaman sahabat dulu, sahabat istighfar tak kurang 70,000 kali sehari. Kita imam baru buat 3 kali, okey. Kalau imam tiba buat 10 kali. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, qayyum atubu ilaih. Habis 3 kali tu, astaghfirullah, sambung pula berapa banyak pula istighfar. Jadi hal tu kan, nampak tak? Sedangkan balik rumah belum tentu lagi buat sendiri tu. Nampak tak? Ya. Jadi kalau banyak sikit tu janganlah apa. Istighfar. Buatlah dua lepas subuh. Pernah sahabat tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah. Macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astagfirullah. Tu yang Nabi ajar. Kau paling malas astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tajam dua tu. Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup 1000 sehari. Kan? Macam itulah. Lepas itu semayang.
Dulu semayang lambat, sekarang semayang awal. Bapak memperbaiki kualiti dia. Semayang awal, tapi semayang seorang-seorang. Lepas ni semayang berjemaah pula. Semayang jemaah, selalu duduk belakang-belakang. Dah berani dah duduk depan. Kau nak belajar dulu. Ni duduk belakang imam. Ilmu tak ada. Sekali imam terlupa, macam. Kelabu belakang tu. Baru tak kelabu, tiba kelabu dah tak nampak apa. Imam dah tentu tiba-tiba kelabu, yang belakang lagi lah pitam tu. Kan? Allazina amanu Allazi dia dah duduk belakang. Sudah. Aku dah cakap dah baca qul Allah senang. Tak nampak dia dah mati. Dia tahu ilmu tak duduk belakang tuan. Duduk belakang imam. Ini betul lah pahala sah pertama tu kan. Iyalah. Kan? Lepas tu ada orang sekali tu imam lah ni tampek lain bukan sini tau. Tampek lain. Imam keluar angin yang tidak diundang. Jadi imam mufarakah, yang belakang dia kena ke depan, ganti dia jadi imam. Ni dia todonga punya angin tu, dia belakang imam, dia todonga, dia todonga. Oi batal weh, kontut batal. Gila makmum macam tu. Apa hal pula? Itu tak ada ilmu tu. Sebab kena belajar. Ingat tak kisah yang mu'alaf tu, yang saya ada cerita tu, Taruh Bah saya bawa cerita tu, yang mu'alaf ni dekat Somban ada satu masjid ni. Mu'alaf ni dia meniaga orang pisang depan masjid tu. Dia dah biasa lepas asar dia akan colok-colok kan pisang tu dalam tampung tu. Colok. Kuali ni dia dah nyalakan api dah ni. Megak-megak ni. Azan maghrib, Allahu Akbar. Dia lepaskan pisang tu dalam kuali yang besar. Dia pun masuk semayang. Sedang elok imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun keluar tinggal nak angkat dengan pisang tu. Sedang elok goreng kuning-kuningan keemas-emasan. Cantik goreng pisang tu. Timing cantik. Apa hari tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma'abattum. Dah imam ni pun nak kelabu pula kat situ pula ni imam tu. Yang imam tu lah. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala yang mu'alaf tu tadi kat belakang tu tadi. Hanguihlah ni. Hanguihlah pemisang aku kan. Wala antum abiduna ma'abud. Dia dah faham. Itu waliadin taramari kau. Dia cakap macam tu memanglah imam tu dapat, tapi batal lah semayang bercakap. Itu waliadin taramari kau dia tanya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Keluar memang pemisang macam tu tuan-tuan. Tu sebab kena belajar. Tak tahu kena tanya, jangan main belasah ya. Tu cerita tu, ambil pengajaran ni lah tuan-tuan ya. Kemudian yang kelima, caranya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Makna kawan-kawan lah dengan orang yang baik-baik. Datang masjid ni insya-Allah ambil baik kan, baik-baik. Jadi ada kata, sebab kalau kita ingin selalu beristiqamah, maka banyaklah bergaul dengan orang yang soleh, kerana mereka boleh menjadi kawan saat beribadah dan sentiasa menjaga kita dalam kebaikan. Nampak kata, jom kita semayang. Kan kawan macam tu. Dah masuk asar aja, jom kita semayang dulu. Ayolah. Itulah. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang buruk adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan tukang besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau boleh membeli darinya atau paling tidak mendapat baunya. Tetapi adapun berteman dengan tukang besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, paling tidak engkau akan terkena percikannya dan juga baunya yang tidak enak. Itu dia.
apik baru tu buat kawan dengan orang yang baik-baik. Kemudian yang keenam, banyakkan berdoa dan berzikir pada Allah. Doa, ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Minta Allah Ta'ala kuatkan bagi istiqamah kat kita. Apakah sifat yang harus dijauhi untuk kita istiqamah? Sikit lagi. Saya faham muka-muka subuh nanti tu, saya faham. Sikit lagi. Agak-agak dah beralih-alih kaki tu, kajak tagak, kajak lurus, kajak ni atas, saya faham lah tuan-tuan. Sikit. Yang pertama, jangan ribah. Maknanya jangan gemar membuk-bukkan orang. Kita dalam istiqamah jangan mengumpat, jangan cerita buruk pasal orang. Nanti lain kali saya datang lagi, tajuk dia ribah dan fitnah. Ribah ni kita bercakap pasal orang, yang mana yang kita cakap tu kalau orang tu dengar, barangkali orang tu tak suka, itu ribah. Contohnya kita cakap, apalah dia pakai baju yang sama dah 3 hari dah tu, contoh. Cuba kalau orang tu dengar, orang tu akan cakap apa? Orang tu akan kecil hati. Contoh, apa bono, tak ada kopiah lain kau dia nak pakai, contoh. Apa dah kopam, dah kotor kopiah tu pakai lagi. Contoh kan. Rupanya tu memang abstrak corak dia. Motor buruk tu lagi dia pakai. Nampak? Walaupun kita cakap dengan kawan kita tu, dia diibaratkan sebab itu mengumpat lah, bahasa kita mengumpat kalau tak faham. Dia cakap baik, besar betul jasa motor tu kat dia. Dah lama betul dia bawa motor tu, kan elok. Macam tu kan. Kedua, jangan tidur berlebih-lebihan. Tu pun juga boleh mengganggu istiqamah kita. 3 hari tidur, gila betul. Saya kat universiti dulu ada seorang kawan saya tu, 2 hari dia tidur. Dia orang biasa bangun pukul berapa dah, dia lain, dia bangun, weh hari apa dah, lain macam soalan tu. Ada tidur sampai 2 hari kan, hilang ingatan tu kan. Kemudian tasyabbuh, meniru. Maksudnya kita meniru-niru orang yang bukan Islam. Itulah K-pop lah, apalah kan. Cuba tonton tengok kat dalam apa kan, macam-macam orang nak ditiru kan. Meniru orang kafir juga boleh menjadi penghalang pada istiqamah yang terbesar. Kesimpulannya, tu dia perkataan yang ditunggu-tunggu hari ini. Kesimpulannya, ada pelbagai cara agar kita dapat istiqamah dalam ibadah kita. Hakikatnya meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Begitu juga memulakan ibadah lebih mudah nak dibandingkan dengan istiqamah nak berterusan buat. Dengan menyedari cara memulakan itu dan memotivasikan istiqamah kita, semoga ibadah kita sebagai Muslim akan menjadi lebih mudah dan lebih kafah, maknanya lebih aman dan damai bila kita beribadah. Semoga kita sentiasa menjadi Muslim yang beristiqamah dalam ibadah kepada Allah SWT, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, cukup setakat itu. Tepat sekali. Jadi cukup setakat itu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita ambil untuk lain kali kita share lagi. Ada kesempatan saya datang lagi insya-Allah di lain masa. Yang saya dengarnya ada perancangan nak buat 2 Syamsul Bat dan Syamsul Gau-Gau. Datang ke Rompin pada pagi subuh sampailah ke maghrib. Tengoklah siapa surau masjid mana yang dapat, kita buat 2 hari insya-Allah. Ya. Saya tanya Abang Syamsul Gau, setuju bang? Setuju tu kan. Buat forum kan, insya-Allah. Jadi itu saja dari saya, sedikit makluman, nak maklumkan nanti kat